dalam Google Meet. Tapi start tahun lepas dalam bulan 12 tu saya perasan dia dah ada sebagai whiteboard. Okey, fungsinya sebagai whiteboard. Kalau Jamboard ni boleh dibuka dengan menggunakan titik 9 yang ada ni, saya present ya sebab nanti lepas ni tak tahu siapa yang masuk. Ni saya gunakan buat Google Meet dengan menggunakan akaun e-didik. Sebab akaun e-didik ni senang dia punya pengurusan. Jadi saya gunakan ni bila cikgu-cikgu yang masuk menggunakan MOE, saya kena admit. Melainkan kalau saya dah masukkan semua guru. Okay, jadi sekarang ni untuk sambil menunggu tu, kadang-kadang nanti bila dah masuk mungkin dalam 5-8 orang sekali masuk tu saya admit terus Okey, kita tengok cara nak gunakan Jamboard ni dulu. Okey, kalau ada laptop, kalau masing-masing ada laptop senanglah kita buat hands on terus. Okey, Assalamualaikum. Good morning Syah. Actually I'm so surprised to do it today. Okay lah, whatever, anytime I can do. Then I will mix and join together with my PLC members. Tak adalah nak buat 2 kali nanti Okay, first, those who just entered the group, answer the polling question here. Okay, there are 2 questions, ada 2 soalan untuk polling. Saya nak tahu berapa ramai lah yang belum pernah guna Jamboard. Jadi kalau belum pernah guna ni, ada yang belum pernah guna. Okay, kita tengok dulu ya Jamboard ni. Okay, Kak Nazla ikut isi polling tu ya. Dekat sebelah kanan, belah atas ada tanda 3 segi, 4 segi dengan bulat tu, klik kat situ. Okay, respon. Respon sebab saya tengok sini ada 4, kita ada 5 kat sini. Okay. So respon ya. Okay, untuk gunakan Jamboard ni, Okey, untuk gunakan Jamboard, biasanya kalau akaun MOE kita kan, lepas kita sign in, akan ada ni. Okey, titik 9 ni sangat penting sebab dekat titik 9 ni adalah ada pelbagai aplikasi untuk Google. Okey, kalau untuk cikgu adalah berbeza dengan murid. Ada yang murid boleh, ada yang murid tak boleh. Setakat ni yang saya tengok yang murid tak boleh, Site. Okey, kalau Google Site ni murid tak boleh. Murid tak ada function ni. Okey, yang lain tu ada. Okey, dengar Dengar. Okey. Okey, Jamboard kita ambil dekat sini, kat waffle titik 9 ni ada Jamboard. Kalau nak gunakan dengan menggunakan telefon, kalau nak guna phone, kena install Jamboard. Okay, ambil dari Play Store tu, install Jamboard. Okay, fungsi-fungsi yang ada kat sini, kita fokuskan kat Jamboard dulu. Okay, Jamboard dekat sini, dekat luar. Tapi kalau dekat Google Meet, kita boleh ambil dekat whiteboard. Okay, kalau dekat Google Meet ada perkataan whiteboard dekat tepi yang setting tu kan. Okay, jadi ambil dari situ je. Okay, ni adalah Jamboard. Kalau macam baru first time gunakan, memang Jamboard tu akan kosong lah. Tak ada nak masuk Zana? Ya? Boleh ulang balik tak? Dekat Google Meet tu ambil Jamboard kat mana? Dekat Google Meet tu ambil dekat sebelah kanan. Biasa kalau kita nak setting recording, nak setting apa semua belah situ, akan ada perkataan whiteboard. Oh, whiteboard whiteboard. Okey. Ni adalah kalau dekat whiteboard tu dia akan link terus kepada Jamboard. Sebab dia dah bawah Google. Dia ada dalam Jamboard tu sebagai whiteboard. Pilihan lain untuk whiteboard ada banyak dekat luar, tapi kita kena bawa masuk ke dalam Google Meet. Kalau Jamboard ni memang automatik dah ada. Okey, saya tak boleh nak reload. Okey, ni function ni paparan untuk Jamboard tu. Sebab dia tak boleh nak keluar list yang dah ada sebelum. Okey, klik je tambah untuk kalau nak buka Jamboard yang baru. Okey. Saya gunakan Jamboard ni sebab kita tengok dekat sini dia ada 20 muka surat. Okey, dia ada 20 slide. Jadi assumption saya 20 slide, bolehlah buat 20 muka surat untuk latihan murid kan. Okey, bila kita buat latihan murid, ni, okay, untuk yang baru first time tengok Jamboard, klik saja dekat atas ni untuk bergerak dari slide ke slide.
Okay, dari slide ke slide. Fungsi-fungsi yang ada ni lah, ada pen, ada pemadam, ada eraser, ada cursor, dan ni sticky note. Lepas tu nak masukkan gambar. Okay, pen. Kalau untuk kelas, kalau macam kita, kalau untuk bahasa bolehlah nak guna untuk matching. Kalau nak suruh budak matching. Okay, ni fungsi-fungsi yang ada ya. Okay, kalau nak masukkan gambar pula, pilihan gambar sama ada nak upload daripada laptop ataupun kita nak cari dari Google. Nak Google search. Ataupun kalau kita kat dalam drive dah tahu album tu dekat mana, boleh je buka. Kalau dah tahu folder tu kat mana. Untuk Google Photo, kalau album tu kita dah label betul-betul, dah tahu nak gambar tu, klik je. Okay, bolehlah cari. Okay, contoh kalau kat sini Google Drive, kita nak cari gambar apa daripada drive. Akan keluarlah drive yang kita dah ada. Okay, ni contoh drive yang saya dah ada. Banyaklah gambar-gambar, klik je dari situ. Kalau nak ambil dari Google Image, type je lah nak cari apa. Okay, hari ni contoh kita buat exercise book. Buat book je lah Okay, book clip art, kartun macam-macam lah. Boleh je pilih kat sini dan bawa ke dalam Jamboard. Cuma kelemahan yang ada dalam Jamboard ni, gambar tu memang dah sedia ada macam tu lah. Kita tak boleh nak crop. Okay, kalau besar macam ni, kecilkan besarkan boleh lah. Tapi nak crop, tak boleh. Kena crop siap-siap. Okay, sama ada kita nak crop gunakan Google Drawing ataupun nak gunakan Canva. Pernah dengar Canva kan? Tak apa, nanti kita post untuk yang lain pula. Okay, ni gambar-gambar yang nak dimasukkan. Okay, Zana klik kat mana yang ada gambar tertinggal pula? Yang ada gambar. Okay, yang ada gambar ni dekat sini kan nampak add image kan? Add image. Oh, okay. Add image. Pilihan add image ni kalau upload kita ambil dari kita punya laptop. Okay, by URL memang dah tahu dari mana sumber tu. Okay, kamera masa tu nak snap. Okay, ni email, image search, drive, Google Photo. Okay, tapi kalau nak masukkan gambar-gambar ni, sebab kebanyakan gambar yang ada dekat Google memanglah gambar cantik-cantik, tapi gambar tu ada copyright. Okay, dari segi copyright kita kena jaga, takut ambil gambar orang tanpa izin. Kita carilah yang free copyright picture. Okay. Free copyright picture. Okay. Free copyright picture. Yalah. Ni semua free copyright kalau kita tengok. Okay, itulah cara nak masukkan gambar. Tapi kena ingat kita kena set siap-siap gambar tu. Kalau betul nak ambil sebiji macam ni tak apalah. Tapi kalau kita nak crop, misal kata kalau nak ambil gambar murid daripada ramai-ramai tu, kita nak ambil 2-3 orang je kan nak crop. Tu tak boleh. Tu kita kena ambil function lain. Okay, itu fungsi crop. Okay, lepas tu ni ada shape yang ada, nak masukkan shape. Kalau misal kata ni free drawing, guna je pen, pencil. Tapi ni shape yang memang shape circle. Ada banyaklah shape kat situ. Just klik je dekat sini. Okay, kena banyak main dengan cursor ataupun masing-masing sekarang rasa dah ada drawing pad kan. Okay, kalau ada drawing pad tu, guna je lah, sambung. Samalah fungsi macam ni. Okay, kalau gunakan telefon, gunakan pen, stylus pen tu. Gunakan stylus pen senang, tanda je. Sebab nanti kalau nak tanda exercise murid ke, gunakan je pen, senang. Ni saya gunakan mouse. Okay, ni teks. Teks yang nak dimasukkan. Kalau nak masukkan teks, kalau nak type dekat sini, type je. Tapi, okay, ni type je lah. Tapi, kalau nak copy paste, boleh copy paste dari Word. Okay, ataupun boleh juga dari picture kita transfer ke Word. Boleh copy paste je dekat sini. Jenuh jugalah nak menaip. Cuma dekat sini tak boleh masukkan dokumen. Dari dokumen kita nak export file ke apa, tak boleh. Kalau kita copy paste, boleh. Okey, ada soalan tak? Zana? Ya? Kalau budak nak kita guna Jamboard ni dengan budak guna phone, budak kena download Dia kena download.
Dia kena install Jamboard dari Play Store tu. Memang dia kena install. Kalau dekat laptop tak perlu. Alright. Okay. Lepas tu ni fungsi-fungsi yang ada. Lepas tu kalau tengok dekat atas ni macam biasalah Word tu adalah serba sikit untuk alignment. Lepas tu teks, warna apa nak tukar. Okay. Fungsi color dia agak terhad. Okay. Lepas tu fungsi dia punya pilihan-pilihan pilihan font pun terhad. Tapi okay, hari ni kita cuba buat satu buku latihan Latihan ada 20 muka surat. At least kalau mungkin dalam 20 muka surat tu bolehlah untuk sebulan kot. Ataupun satu unit. Okay, contoh dekat sini kalau misal kata kita buat dekat kelas, kita share je. Kat button share ni, kita share dengan murid. Kalau murid memang berada dalam meet waktu tersebut, dia boleh guna terus. Tapi kalau tak, kita kena masukkan email. Cuma bila kita masukkan on the spot masa tu, okay, dia boleh masuk dan boleh respon. Kalau macam kelas yang hujung, kelas hujung kita rasa macam nak approach dia untuk seronok dekat kelas ke apa kan, bagi je di duty untuk padam. Dia sukalah padam. Okay, padam ataupun ni clear frame terus. Clear frame habis terus. Okay, muka surat 1, 2, 3. Okay, kita tengok muka surat pertama. Hari ni semua nak buat buku latihan kan? Okay, biasa muka surat pertama ni kita akan buat sebagai cover. Okay, muka surat hadapan. Saya nak tengok ada tak nak masuk, tak ada. Okay, tak ada nak masuk. Okay, dekat muka surat hadapan ni kita akan buat tajuk. Saya cakap tadi tajuk dekat sini, tulisan kat sini je lah yang pilih. Kalau nak buat tulisan yang menarik. Okay, kalau nak buat tulisan yang menarik. Okay, pergi buka tab baru. Cari di Cool Text. Okay, dekat Cool Text ni ada macam-macam tulisan. Tulisan cantik-cantik sikit lah. Ni macam-macam tulisan kita boleh pilih. Okay, tulisan-tulisan yang pelbagai dari Cool Text. Okay, contoh kita nak ambil untuk kelas ke apa kan. Okay, dari Cool Text ni kita type je. Okay, type. Type apa? English exercise book. Kalau nak hands on terus boleh dekat Cool Text ni bila kita dah type dia akan keluar terus di sini sebagai PNG. Okay. Kalau file PNG adalah dalam bentuk picture. Jadi picture tu perlu kita save. Ambil save image. Jadi save image akan save di dalam desktop. Di dalam laptop kita biasanya sebagai picture. Okay, kita save di sini. Copy pun boleh tapi nanti saya tunjukkan cara save dulu ya. Okay, ni kita ambil dari Full Text. Jadi masukkan ni, kalau nak masukkan sini kita ambil sebagai picture. Okay, ni untuk muka hadapan lah. Create lah ikut kreativiti. Kalau misal kata subjek sejarah ke, masukkanlah gambar-gambar yang berkaitan sejarah. Sebab gambar memang pelbagai kan, boleh kita ambil. Ni tadi picture. Okay ni. Okay, jadi adjustmentnya kat sini lah. Nak buat pelbagai. Okay, background. Background kat sini pilihan dia terhad. Ada macam ni je. Tapi kalau nak tambah background yang lagi cantik, ambil image. Ambil image tadilah background apa? Background classroom. Okay, ni free copyright. Nak masukkan sebagai background. Okay, bila masukkan sebagai background, kalau setiap gambar yang kita masuk, dekat tepi ni akan ada titik 3 ni kan.
Nampak titik 3 ni, dekat titik 3 ni lah kita boleh susun positioning untuk gambar tu. Ni dia dah siap susun. Okay, kalau tak dia bolehlah nak susun depan ataupun belakang. Ni fungsi yang ada. Okay, lepas tu tuliskan nama murid. Nama ke. Tapi kalau untuk menggunakan Jamboard ni, adalah beberapa kelemahan. Kelemahan tu boleh je diatasi kalau kita berhadapan dengan murid-murid yang okey. Tapi kalau budak yang tak okey sikit tu, kita kena banyak kerja sikit lah. Okay, kalau misal kata kita dah buat macam ni, exercise book dah buat tajuk, lepas tu dah buat pula dekat sini name dengan kelas. Okay, kita dah setkan dekat sini, tapi diorang boleh terpadam, ada kemungkinan terpadam. Sebab dekat Jamboard ni dia tak boleh nak lock. Adjust kat sini nanti. Sebab dekat Jamboard dia tak boleh nak lock gambar-gambar yang ada dekat sini. In case kalau kita dah bagi dekat dia, dia terpadam, akan jadi inilah kelas yang pernah saya buat. Kalau macam dekat 3U tarik tu tak ada masalah. Kalau 3U Uranus, adalah beberapa orang, cikgu gambar dah terpadam macam mana? Cakap tak apalah, you just tulis je nama. Sebab bila dah mula muka surat kedua, okay, ni contoh muka surat pertama dah cover. Boleh nanti explore lah macam mana nak buat cover dan point yang ada kat sini untuk dapatkan tulisan-tulisan yang menarik, cari di full text tadi. Okay? Boleh tak? Boleh Kak? Boleh. Okay. Boleh. Okay, seterusnya. Okay, seterusnya bila dah masuk muka surat pertama, startlah buat latihan-latihan yang nak dibagi. Okay, cara nak buat latihan ada banyak cara. Okay, ada banyak cara, ada dalam 10 cara, 10 idea lah, idea-idea yang pelbagai. Mungkin bolehlah kita generate idea dekat sini macam mana nak buat. Salah satunya adalah dengan drag and drop. Okay, kalau macam untuk permulaan, drag and drop. Okay, kalau untuk permulaan, sebab saya cari ini tadi. Okay, ni saya tunjukkan. Ada 11 idea sebenarnya. 11 idea, macam-macam lah kita ada idea kan. Buat je lah cara macam mana. Sama ada bahan nak bagi kepada murid tu, kita dah siap-siap untuk kelas yang agak slow sikit, kita siap-siapkan bahannya. Tapi macam kelas yang advance, kita boleh suruh murid sendiri siapkan, masukkan bahan dalam ni. Dengan syarat tak melebihi daripada 20 muka surat. Okey, contoh kat sini. Okey, idea yang pertama boleh buat secara labeling. Ni dah ada gambar-gambar, nak label, murid akan tulis je lah. Okey, contoh nombor 5 negeri apa tu? Negeri Selangor. Okey, ni cara labeling. Masukkan gambar, dah tahu cara masuk gambar tadi kan? Masukkan gambar, lepas tu tajuk, tulisan ni, tulisan yang bright sikit, ambil di full text. Lepas tu ni, fungsi text box. Okay, fungsi text box. Terpulanglah sama ada nak buat kotak tu untuk setiap satu, nak buat kotak tu untuk setiap 5 ataupun sebagai semua sekali. Tapi yang penting arahan kepada murid mesti jelas. Dia kena buat apa. Okay, kalau misal kata drag and drop, okay, kita tengok pula cara yang kedua, drag and drop. Okay, ada gambar, ada perkataan, kita pesan dekat murid. Okay, untuk cara nak gunakan Jamboard ni, saya dah buat satu tutorial untuk murid je. Macam mana dia boleh dan attachkan sekali dengan 7 idea ni. Macam mana cara nak digunakan. Okay, contoh kalau kat sini perkataan semua dah dibuat. Okay, kita dah type perkataan tu, murid drag je lah, drag and drop. Aktiviti ni mungkin boleh diguna masa murid buat dalam buku exercise sendiri ataupun buat on the spot masa dalam meet, masa dalam kelas. Okay, kalau masa dalam kelas, buka satu Jamboard baru ataupun buat satu ni, copy untuk murid buat dalam kelas dan satu lagi untuk share dalam Google Classroom.
Bila dah share dalam Google Classroom, tu yang semua akan dapat. Okay, jadi kita tengok idea dulu ya ni. Okay, drag and drop macam ni lah. Tarik. Lepas tu dia akan jawab dan kalau dalam kelas, on the spot boleh marking. Ataupun suruh je murid lain, okay, panggil je nama yang ada dalam, kalau dekat sini akan keluar senarai murid yang ada dalam Meet yang dah masuk link Jamboard. Suruh dia je lah yang tanda. Kita observe je lah. Okay. Next, ni contoh drag and drop. Okay, drag and drop, perkataan-perkataan dia. Untuk subjek-subjek boleh disesuaikan lah. Kalau subjek sejarah ke, okay, contoh ciri-ciri zaman Paleolitik, Neolitik semua. Bolehlah masukkan kat sini. Okay. Dan kalau nak customize, nak personalize kita punya ni sebagai kita punya sendiri, masuklah gambar cikgu. Supaya dia ingatlah muka cikgu tu. Kan? Okay. Satu lagi ni, check together. Okay, ni boleh buat sebagai pair work. Okay, kalau pair work, satu ni untuk 2 budak ataupun nak buat on the spot masa dalam Meet. Masa dalam Meet, keluarkan bukaan ni, okay, panggil siapa, dia buat terus. Macam Padlet. Kalau Padlet kita buat on the spot dapat tengok ni kan. Tapi ni kita fokus dekat 2 murid je. Murid yang lain dia akan tulis dalam buku latihan. Okay, sebab kalau Jamboard ni kebanyakannya diorang guna telefon. Okay, diorang guna telefon, dia kena install dan ada juga telefon yang tak boleh tu, tak apa. Diorang tak boleh nak guna, dia buat buku latihan. Bila buat buku latihan, inilah fungsi gambar yang kita gunakan. Dalam buku latihan dia, kita masukkan gambar yang dihantar dekat WhatsApp. Okay. Seterusnya kalau nak buat pop quiz ke, okay, jadi ini semua dah ada lah. Siapa nak jawab? Nombor 5 siapa jawab? Nombor 7 siapa jawab? Okay, boleh tulis terus macam ni. Sebab biasanya setakat ni diorang suka pakai sticky note. Senang je. Cuma bezakanlah dia lelaki perempuan. Okay, kalau tengok dekat sticky note ni, ada 2, 4, 6 colour. Okay, 6 warna yang berbeza. Jadi bagi arahan yang jelas supaya benda ni macam tak kelang kabut, cakaplah lelaki warna biru, perempuan warna pink. Okay. Nak tanya. Ya. Yang quiz tu, ini kan daripada textbook ni kan? Ni macam mana nak copy sama macam copy paste macam kita buat yang tadi ke? sama macam tadi. Maksudnya kita buka yang dalam textbook tu. Ambil gambar. Boleh tunjuk jap. Okay, kalau macam ni kan, ni dari textbook, kita nak ambil gambar, untuk nak ambil gambar jelas dalam textbook, kalau boleh gunakan scanner. Guna apa? Scanner, cam scan. Oh. Kita gunakan cam scan. Kalau tak ada tu? Kalau tak ada tu, okay, kalau tak ada tu macam ni. AnyFlip tu ada kan, kita dapat copy. Ya, textbook tu kan. Screenshot. Ada. Screenshot je. Oh, Screenshot. Lepas tu crop kan. Lepas crop tu, masukkan dalam Jamboard. Sebab proses nak masukkan ni gunakan telefon pun boleh. Sebab biasa kita guna telefon kan, gambar-gambar kita guna telefon, kita crop pun guna telefon. Nak buat ni dalam telefon pun boleh. Kalau tengok, cuba tengok fungsi kalau dalam telefon tu kan. Kalau dalam telefon sama je. Okay. Perkara pertama yang nak kena pesan dekat murid, diorang kena install ni lah. Diorang kena install Jamboard. Tapi dalam ramai-ramai murid tu mungkin dalam 34 murid, dalam 28 je diorang ada. Yang tak ada tu tak apa, dia buat dalam buku latihan. Sebab ni nak sebagai permulaan kan. Okay, kalau fungsi yang ada dekat Jamboard tu sama dekat telefon dengan dekat laptop. Okay, kalau dekat telefon kita buka tambah, lepas tu bila ada tanda pen ni kan. Ni dekat telefon. Mana saya punya stylus pen. Okay, ni dekat telefon. Jadi fungsi dia sama je. Tambah, kita boleh tambah sticky note, lepas tu drive content. Dengan syarat dekat drive kita ada bahan. Senang nak cari. Okay, kamera nak ambil gambar on the spot masa tu ataupun image library. Dari image library ni lah. Keluarlah image apa benda ni.
Okey, kita boleh masukkan. Ni menggunakan telefon. Okey, selain daripada tu, okey tak? Ada juga cara kalau dari gambar tu kita nak transfer ke teks. Nak belajar terus? Belajar. Okey, kalau dari gambar kita nak transfer ke teks, masing-masing buka Telegram. Okey, buka Telegram. Cari image to text. Type dekat yang tanda search tu kan. Okey, type dekat tanda search image to text. Okay, contoh dekat sini. Okey, image to text ni saya tunjuk dekat ni, dekat Telegram ni. Dekat screen ada ni. Okey, image to text. Okey, jadi kalau dekat image to text ni, ambil gambar, lepas tu send je. Dalam masa 3 saat ke apa, dia akan keluarkan teks. Kadang-kadang satu hari tu sistem bot, dipanggil bot ni tak aktif. Jadi bila bot tak aktif, dia tak dapat respon. Macam ni sebelum ni saya hantar ni bot tak aktif. Kita minta lah, dia tak hantar. Tapi kalau bot aktif tu, kita hantar, keluar macam ni. Okay, nampak? Ni daripada textbook saya ambil gambar je. Tapi gambar tu kena jelas lah. Lepas tu kita copy lah dekat sini. Copy selected text. Pergi ke Jamboard tadi. Okay. Pergi Jamboard tadi, saya ambil lah teks kuno dekat sini ni kena edit lah, kena adjust lah, adjust size. Ni kena adjust size dia. Sebab dia terlalu kecil kan. Ni kena adjust size dia. Kena copy. Ataupun ikut copy paragraph by paragraph ataupun word by word. Word by word tu banyak sangat lah kan. Sentence by sentence. Ni. Okay, copy dari full text. Oh bukan copy dari full text pula. Copy dari ni, image to text. Image to text bot. Ni senang je. Kalau misal kata ada apa-apa soft copy tu file dia dalam bentuk PNG, dalam bentuk JPEG. Okay, JPEG ni file gambar. Jadi kita nak tukar kepada Word. Macam ni je lah caranya yang paling mudah, paling senang selain daripada nak type. Sebab kalau type tu mungkin takes time kan. Yang ni kita still kena edit je lah. Edit sebab kadang-kadang susunan dia tak exactly sama macam yang kita send. Okay. Okay, ada soalan? Sorry. The image to text tu? Image to text tu. Image to text ni. Again, how do you do it? Okay, image to text, first scan gambar. Okay, dia punya, ni saya tunjuk dia punya ni. Sekejap. You can take, kalau tak ada scan, boleh ambil gambar kan? Okay. Okay, ambil gambar, then send je dekat image to text OCR. Dia punya ni macam ni kejap. Image to text. Ni dia punya gambar. Gambar image to text dalam Telegram. Ambil ada gambar tukul ni. Dia ada banyak. Kita pilih je lah mana-mana yang rasa sesuai dengan kita. Tapi rasa setakat ni, saya rasa ni paling cepat. Okay. Ada juga image to text, macam-macam pilihan. Ni image to text ni ada IO ni, dia akan keluar ni. Dia akan keluar kadang-kadang apa-apa benda dia keluar ni. Tapi yang paling senang ni lah image to text yang gambar biru ni. Okay? Okay. Okay, balik semula ke Jamboard tadi. Cara nak masukkan teks. Cara nak masukkan ni perkataan semua ni dan ni daripada gambar. Gambar kalau nak scan gunakan scanner. Biasa cam scan. Okay, cam scan. Dia ada fungsi-fungsi nak transfer ke PDF, dari PDF ke gambar. Okay. Ni buat pop quiz daripada buku teks lah. Cuma sekarang ni, isu sekarang sama ada boleh ke tidak direct daripada buku teks tu kita nak masuk sebab buku teks tu ada copyright kan. Jadi kalau lebih nak masuk.
Habib nak masuk. Okey, kalau dia nak masuk saya ni admit sekaligus. Okey, kalau nak masuk dia akan WhatsApp kan? Okey, samalah Kak Nazlah kalau dari PLC nak masuk nanti dia akan ni, saya akan accept. Okey, idea lain. Mungkin cikgu-cikgu pun ada juga idea kan macam mana nak guna. Ada juga image to text converter. Macam-macam. Okay, next. Kalau tengok ni video yang keempat. Ni daripada ramai-ramai murid tu, tadi 2 kan, kita share 2 boleh share 4. Okay, share 4 murid, dia akan dengar dan respon immediately ataupun sebagai latihan. Okay, Jamboard ni kita boleh gunakan on the spot masa kelas ataupun buatkan sebagai buku latihan. Okay, dari buku latihan tu macam mana nanti saya tunjuk, kita share dalam Google Classroom. Okay, untuk latihan kita share dalam Google Classroom ataupun satu lagi boleh gunakan masukkan dalam satu senarai Google Slide ataupun dalam satu senarai link tu murid akan klik saja. Dengan syarat sekarang ni apa-apa nak share kita share gunakan dia punya account GC. Kalau kita nak share dengan Gmail boleh, cuma bila Gmail ni kan akan ada satu apa orang kata refuse apa dipanggil tu. Kalau ada berlaku penyalahgunaan ni nanti jadi benda ni dari MOE pergi dekat Gmail, Gmail tak tahu daripada siapa yang terima, tak nak jadi macam tu lah. Dan dalam masa yang sama kita memang nak aktifkan GC murid-murid. Bila dah gunakan GC, nak tak nak dia orang terpaksa guna memang benda ni berlangsung lah kan sebab bawah sekolah. Okay, ni kalau nak share dengan part ataupun nak buat on the spot masa tu. Jadi panggil je lah siapa ni nama, dia masuk sini, dia tulis ni part dia. Ni part dia, ni part dia. Ikut kreativiti sama ada kadang-kadang dia nak menulis, kadang-kadang dia nak masuk gambar. Kadang-kadang dia nak masuk dia punya apa, dia punya kartun doodles tu dan komik-komik ke apa, ikut kreativiti dan arahan tu mesti jelas. Then they listen to the questions, carefully write your answers here. Kita play kan. Dalam Meet ni dia listen, dia dengar skrip sambil tu jawab. Okay. Ni matching. Okay. Matching fungsi-fungsi ni. Kalau misal kata untuk subjek sejarah, masukkanlah apa nak matching dengan okay. Arahan tu kena jelaslah kepada murid. Kadang-kadang bila dia dapat latihan macam ni, tak tahu nak buat apa, dia pun drag. Sebab benda ni boleh dia pun drag sebab benda ni boleh gerak. Benda ni dia tak lock. Itu yang saya kata masalah untuk Jamboard ni, dia tak boleh nak lock. Dia tak boleh nak lock picture yang kita ada dalam ni sebagai background. Tapi menariknya Jamboard sebab kita boleh gunakan slide by slide macam page by page. Okay, sama je macam Google Slide. Nanti masuk Google Slide pening pula. Kita fokus dekat Jamboard dulu Okay. Next idea, mind map. Ada soalan? Zana, macam kita guna Jamboard ni, maksudnya bahan tu kita dah siap-siap sedia kan macam daripada muka surat tu. Okey, kalau nak sebagai buku latihan, kita untuk kelas yang okey, kita buat 2-3 buku surat je. Tapi kalau macam kelas yang hujung-hujung tu, kita dah siapkan mungkin dalam 10 muka surat ataupun nak 20. Tapi jangan banyak sangat sebab kalau banyak sangat, macam saya dah cakap, kelemahan dia budak boleh terpadam benda ni. Terpadam. Okey, terpadam. Jadi bila yang tu kita akan nak kena respon, nak tengok balik, nanti dia dah bercampur benda ni. Okay, kalau depan tu okey lah. Oh, jadi kalau macam tengah GM kan, lepas tu kita nak buat Jamboard ni, kita buka je link tu kat sini lah waktu semasa GM tu. Buka je. Buka Lepas je Jamboard. Dia orang boleh respon on the spot macam contohnya macam tu boleh buat lah kalau dia ada guna laptop lah macam sama macam kita. Dia boleh guna on the spot. Kalau dekat telefon, kalau masa Meet dia pakai telefon. Dia pakai telefon dia boleh respon kalau dalam tu dia dah siap-siap install. Sebab tu perkara yang pertama kita kena pesan awak install Jamboard siap-siap. Lepas tu awak follow cara nak gunakan Jamboard. Okay, saya dah ada buat tutorial macam mana dia nak gunakan Jamboard.
Lepas tu kalau dia gunakan laptop ataupun desktop, tak payah. Sebab dekat situ dah ada fungsi dekat Google Apps tu dah ada dah. Dah. Oh, okey. Jadi bahan ni kita sediakan. Sebelum kelas kita dah sediakan. Nanti turn je slide berapa. Tapi kalau sebelum kelas kita tak prepare benda ni, kita nak buat benda ni masa dalam kelas, boleh. Sebab bahan tu dari murid. Bahan tu dari murid, kita bagi satu topik. Lepas tu nanti murid cari bahan dia yang masukkan. Dia masukkan. At the end of class tu dah complete satu. Kita siapkan je lah. Kita simpan je lah. Ataupun boleh share dengan murid yang tak masuk kelas. Inilah bahan yang dibincang tadi. Okay. Mind map. Mind map macam ni lah. Jadi nak elaborate daripada gambar ataupun daripada perkataan, daripada ayat. Okay, seterusnya ni mind map. Mind map juga. Jadi dimasukkan ataupun guna, sekarang kan ada iThink map kan. iThink map pun boleh juga masukkan dalam ni. iThink map biarkan kosong, jadi masa kelas murid isi maklumat dekat sini. Okay. Ingat Jamboard ni sama ada gunakan on the spot masa kelas ataupun sebagai buku latihan. Okay, next. Next contoh macam kat sini, kadang-kadang nak buat games kan dengan murid. Ni game sendirilah, selain daripada apps yang ada. Dekat luar tu banyak je games yang memang dah ready made kan. Tapi ni kita nak match dengan content dalam buku teks. Cara macam ni lah buat sendiri. Gambar tu dah ada. Jadi kita tutupkan dengan sticky note. Saya kata tadi nak tutup dengan sticky note, tengok fungsi yang ada dekat sini. Ni. Kat 3 ni kan, ada order. Order nak letak depan, belakang, depan ataupun belakang. Sama ada sticky note depan, perkataan belakang. Gambar depan, sticky note belakang. Apa tu gambar belakang, sticky note depan. Macam ni. Sini ada yang ada gambar. Ada yang ada gambar, ada yang ada perkataan. Ada juga yang kosong. Ni kita boleh buat matchkan dengan konten buku teks. Ya? Okey. Okey, seterusnya ni lucky box. Dia tengoklah apa benda yang dia nak kena. Lepas tu ada markah, point-point berdasarkan mungkin topik-topik dalam buku tu. Jadi nak dapat markah ni dia kena jawab soalan. Okey, ikut kreativiti masing-masing. Yang penting tahu fungsi-fungsi ni. Okay, dekat susunan ni, ordernya. Okay, next. Okay, answer and win. Okay, ni kita boleh pakai, pernah tak dengar wheel of name? Pernah tak dengar wheel of name? Wheel of names. Kita nak undi kan, siapa yang nak kena jawab. Okay, ni saya tunjukkan wheel of names. Wheel of names. Jadi masukkanlah dekat wheel of names ni kalau nak masukkan satu kelas, kadang-kadang dekat meet tu tak satu kelas masuk kan. Siapa yang dia masuk dalam satu kelas tu, kita masukkanlah. Ni untuk cara untuk nak undi student, nak menjawab. Kadang kita panggil, dia macam tak respon. Bila dengar benda ni berputar, dia ni sikit. Okey, Syahira. Siapa lagi yang ada? Ratna. Latin. Najla. Sorry saya buat nama je. Siapa? Amy. Febi. Okey, jadi nama dah ada kat sini. Kita buka ni, lepas tu panggil lah nanti. Okey, murid jawab. Bila tu tengok berhenti kat mana, panggil je lah. Dia agak takes time tapi setakat nak bagi murid tu buka mata sikit tengok masa kelas. Okay, ni keluar nama dia. Okay, ni untuk winner tapi kita buatlah untuk jawab soalan. Okay, boleh kita adapt dengan apa kegunaan yang kita nak buat. Ni tadi contoh untuk jawab soalan ni kan. Okay, soalan yang ada ni lah, kalau soalan nak berdasarkan buku, kat buku tu kita dah ada soalan 1 sampai 10 kan. Bila dapat je nombor 10 ni budak jalan, dia akan respon lah kepada soalan tu. Okay ni, token shelf. Token shelf ni kita create sendiri macam rak buku kan. Okay, jadi dekat sini, itu tak sempat sangat nak buat dengan budak. Kalau misal kata nak buat dalam 2 bulan sekali ke sempatlah satu buku latihan yang dihantar tu bagi 1 point. Fungsi dia sama je, masukkan gambar rak buku, tulis nama murid,
Lepas tu dekat sticky note tu ataupun masukkan gambar medal ke, gambar buku dia ke, masukkan di sini. Okay, contoh gambar buku. Ini saya nak ambil. Tak apalah, nanti saya tunjuk. Ni biar dulu. Okay, token shelf. Untuk motivation murid-murid. Jadi kita sediakan satu memang satu je Jamboard. Okay, ni untuk markah awak. Awak boleh check markah dekat sini. Cuma masalahnya dia boleh ubah. Jadi kita jangan tunjukkan untuk budak tengok bila-bila masa, kita tunjuk masa kelas je. Okay, kita tunjuk masa kelas sahaja. Okay. Lain. Okay, fungsi lain ni macam parking lot. Okay, sebelum ni kita kata parking lot kan, apa benda yang awak nak komplain, masuk sini, jadi dia akan respon lah dekat sini. Kita cakap lah, okay ni sekarang ni awak punya ni parking lot, tulis je apa yang awak tak faham. Okay, just write whatever dia nak tu, dia nak komen ke, nak kritik ke apa, macam parking lot kan. Tapi kita buat dalam bentuk online menggunakan Jamboard. Okay, ada soalan tak? Ni muka surat 16 dah kosong. Dia akan ada sampai muka surat 20. Okay, ni adalah muka surat yang terakhir. Dan kalau nak guna, dia punya maksimum Jamboard ni sampai 20 muka surat. Okay, kalau tak nak buat sebagai buku latihan, boleh juga buat sebagai buku nota. Buku nota, cikgu bagi nota. Setiap Jamboard ni, cikgu bagi nota. Okay, macam mana nak jadikan kepada e-book? Nak jadikan kepada e-book, dekat sini ada fungsi PDF. Okay, download as PDF. Bila apa-apa apps yang ada fungsi boleh download sebagai PDF, tu sangat menarik sebab kita boleh jadikan sebagai e-book. Okay, e-book kena di-upload ke AnyFlip. Nanti saya tunjukkan. Okay, ni dah settle Cara nak gunakan, idea cikgu nak gunakan macam mana. Ada soalan tak? Nak clarification, nak inform lah. Nanti bila budak jawab, bila budak menjawab kan, nanti dekat board tu keluarlah semua jawapan diorang while they are typing, right? Okay. Lepas tu bila habis, the end, how is it gonna look like dengan banyak-banyak jawapan tu? Okay, kita kena tengok dua objektif. Okay, dua cara kita nak gunakan. Kita nak gunakan sebagai whiteboard masa kelas ataupun nak gunakan sebagai buku latihan. Okay, ni saya tunjukkan sebagai fungsi nak sediakan bahan. Lepas tu bila gunakan dalam kelas, bahan yang akan keluar, jawapan daripada murid tu semua campur kan? Kan macam tu kan Syah? Ya. Okay. Ya. Macam mana kita nak buat setiap murid dapat satu. Okay, kalau nak dapat setiap murid dapat satu, okay, contoh dekat sini setiap murid dapat satu. Okay, ni setiap murid dah dapat satu. Dah ada nama diorang kan? Dah ada nama diorang. Nak tengok dia dah respon ke tidak. Bila tulis nama dekat muka surat pertama, dekat cover tu maksud dia dah respon. Okay, caranya melalui Google Classroom. Okay, cara melalui Google Classroom. Tadi settle cara penggunaan dah tahu. Lepas tu cara nak gunakan masa kelas semua dah tahu. Masa sebagai whiteboard, masa meet dah tahu cara Okay, ni adalah salinan yang dapat kepada setiap murid. Setiap murid dapat satu. Contoh dekat sini 3 Utarit semua warna kelabu. Untuk 3 Uranus semua warna biru. Tapi tengok Uranus yang ada respon setakat ni ada seorang je. Ni Amira Sofia. Kenapa jadi macam ni? Nampak Amira Sofia ni jadi macam ni? Sebab dia dah panik semalam, dia dah terpadam dah benda ni semua. Cakap tak apa. Sebab dia baru first time guna. Dia tak biasa, tak apa. Awak tulis je nama kat depan. Okay, ni Maizatul Husna. Dia dah faham. Dia gunakan terus. Okay, contoh macam ni. Okay, perkara yang pertama, cikgu gunakan buka Jamboard yang baru, buat satu master copy. Okay, tu master copy kita. Dia punya template. Okay, master copy untuk exercise yang boleh di-share kepada semua murid.
dan kita akan share ke Google Classroom. Okey, ni saya tunjuk contoh, lepas tu nanti kita pergi Google Classroom. Nah, ni murid tulis sendiri ni. Zara, share in Google Classroom tu meaning you have a specific Google Classroom for that English class lah kan? Memang kita ada dekat untuk kelas tu kita share. Ada banyak cara nak share. Nak share kepada Google Classroom yang paling senang sebab semua dah ada dalam tu, jadi record pun dah ada dalam tu. Okey, ni contoh murid ni 3 Uranus, dia dah buka, dia dah tulis dan dah respon ke belum? Dia dah respon. Dia dah buat. Tapi saya bagi masa lagi lah untuk dia. Okey, ni contoh kita buat dia punya bahan dah siap ada. Nanti budak tu dia akan jawab je. Okay. Jadi at least dalam 15 pages tu dah complete dengan soalan. Kadang-kadang kita tak suruh pun ada yang dah jawab. Ada yang kena suruh dia baru jawab. Okay, ni contoh macam ni. Okay, dan okay, sekarang ni macam mana nak share? Kita pergi ke Google Classroom, hantar sebagai assignment. Okay, ni Google Classroom. Okay, saya bagi contoh Google Classroom. Okay, contoh tadi semua dah buat Jamboard. Satu Jamboard kita dah buat kan? Okay, satu Jamboard kita dah buat. Kita nak bagi kepada murid dan setiap murid mendapat satu salinan. Okay, contoh saya buat ni. Takut confuse Okay, saya ambil ni. Okay, pergi dekat classwork. Okay, pergi dekat classwork. Jadi kena create. Okay, classwork, create assignment. Ambil create assignment. Dia dekat sini ada. Biasa kalau macam cikgu bagi kerja, hantar dekat mana? Assignment ke, material ke, question, quiz. Okay, kalau kita bagi assignment, setiap murid boleh dapat satu kopi. Tapi kalau material, dia hanya dapat view saja. Itu beza assignment dengan material. Okay. Soalan? Okay, jadi create assignment. Okay, jadi tadi bagilah tajuk. Okay, complete refer to unit 1. Reading. Refer textbook. Apa-apa semua kita nak refer textbook. Okay, refer textbook. Page berapa? Page 6, then answer questions. In Jamboard. Page, kita kena ingat page Jamboard yang kita nak suruh dia jawab tu, muka surat berapa? Sebab muka surat 1 dah cover kan. Okay, page 2 until 7. Okay, jadi add dekat sini. Okay, kita kena add dekat sini. Nak add apa? Add, ambil balik Jamboard yang kita dah buat tadi. Ambil master Jamboard. Okey, mana Jamboard yang kita buat tadi? Contoh macam ni saya buatlah. Okey. Ni English exercise book ni. Jangan ambil yang dah ada nama sebab kalau kita tak share lagi memang takkan keluar nama ni. Okey. Ni Jamboard yang kita dah buat soalan, dah buat latihan, apa semua dah masuk gambar tu. Copy link ni. Okey? Copy link ni. Copy. Pergi balik ke classroom. Classroom tadi ya? Okey, pergi balik ke classroom. Ni kan? Tadi kan dah add kan? Pergi dekat classroom, ambil link. Ambil link, paste dekat sini. Okey? Copy, paste alamat Jamboard yang kita dah ambil tadi. Lepas tu copy, paste dekat classwork kita nak bagi. Okey, nampak sini. Okey, kalau dekat bawah ni murid-murid akan dapat English exercise book. Fungsi yang ada kat sini, kita nampak kat sini. Okey, dekat sini students can view file, students can edit file, students make a copy. Kita ambil make a copy. Jadi kalau dah satu kelas tu ada 30, semua dapat setiap satu kopi, dia boleh edit,
Dan bila share, hanya cikgu dan murid je. Dia takkan share dengan 40 budak. Kita, budak lain tak boleh tengok buku dia. Compare kalau kita students can edit, jadi tu yang bercampur-campur tu. Yang bercampur-campur satu Jamboard tu ada 40 jawapan daripada 40 murid campur-campur. Tu yang confuse. Jadi kita buat make copy for each student. Okay. Nice. Baru jadi macam yang tadi tu akan ada setiap nama, nampaklah setiap muka surat tu. Okay, lepas tu assign. Tapi kalau misal kata kita ada murid-murid yang kita pilih je, siapa-siapa yang terpilih je kan, kita pilihlah nama murid siapa je. Tak semua. Sebab ada juga berlaku bila murid kata cikgu saya tak dapat pun. Senang kalau susah sangat dia nak scroll balik, kita highlightkan nama dia, siapa nama dia. Ni kat sini ada 2 student je lah. Contoh kan, ni contoh saya punya untuk buat contoh ni. Okay, kita klik je dekat nama seorang murid ni, dia je yang dah tertinggal lesson dalam seminggu ke apa, fokus kat dia je. Tapi kalau ni secara standardnya kita akan hantar kepada semua murid, all students. Okay, ni make copy for each student. Bila dah make copy for each student, akan jadilah macam ni. Dia akan dapat dia punya dan perkara pertama, pesan murid tu tulis nama dia dan seterusnya latihan-latihan tu masukkanlah. Okey, kalau misal kata dalam satu kelas tu adalah 30 murid tapi dalam mungkin 10 orang, cikgu saya tak ada Jamboard, saya tak boleh nak buka Jamboard apa semua, ikut dia orang lah. Dia buat je lah dekat buku latihan. Buat dekat buku latihan, mungkin tugas kita ataupun cikgu ataupun boleh pass dekat ketua kelas ke atau kawan-kawan dia yang volunteer ke apa, tolonglah masukkan dalam Jamboard dia, masukkan gambar. Okay? Dan untuk Jamboard seterusnya kalau misal kata kita buat lagi latihan. Okey, contoh ni latihan muka surat 2 sampai 7. Okey, jadi murid akan hantar. Okey, murid hantar, dia kena macam biasa kita hantar ERPH tu kan, kita turn in. Untuk seterusnya, kalau Jamboard muka surat 8 sampai 10, kita bagi arahan dekat Google Classroom. Okey, kita bagi arahan dekat Google Classroom, lepas tu remind orang klik turn in. Jadi dekat situ dia kena hantar melalui Jamboard juga. Sebab nanti apa-apa record tu akan ada dekat situ. Okey tak? Okey. Itulah kelemahan yang ada soalan. Okey. Kak Zana, repeat lagi sekali. Repeat yang mana? Yang nak hantar tu macam mana? Just now you said page if got extra page to continue that one. Okay, if you want to continue for the next exercise, okay, kalau latihan seterusnya, contoh kita nak bagi latihan seterusnya, okay ni tak assign again. Okay, assign. Dan kalau nak repeat juga, masuklah muka surat arahan dekat sini. Okay, still unit 1. Still unit 1, vocabulary. Okay, kalau vocabulary, complete. Answer all questions. Page berapa? Page 8 until 10. Okay, jadi kita remind dekat sini. Kita kata je lah turn in. Sama ada kita nak suruh dia turn in terus sebab kita boleh check dekat sini diorang dah buat kerja tidak. Tengok update sebab bila nak tanda tu, mana saya punya stylus pen. Ni beli banyak itu. Okey. Sama ada nak suruh murid turn in tanpa attachment. Okay, turn in once you complete the exercise. Turn in je. Sebab nanti saya nak kena tunjuk paparan murid pula macam mana dia nak respon. Okay, kalau yang sekali kedua tu, kita jangan bagi lagi
link Jamboard. Sebab nanti kalau bagi link Jamboard, dia akan repeat benda ni, akan jadi banyak pula Jamboard dekat yang dah sedia ada tu. Okay? Bila kita nak tanda buku latihan, macam biasalah kita kan nak tanda buku latihan dah satu-satu ni, kena check lah setiap kali lepas bagi exercise kat murid, tengok pastikan dia turn in. Yang turn in tu untuk dapatkan prerekodan je lah. Record yang nampak susun-susun. Tapi kalau macam bagi kita untuk tanda, setiap hari kalau kita buka dekat Jamboard tengok, ada perubahan dah budak ni. Okey, ada perubahan dah budak ni, dia dah jawab. Jadi tik, compare dengan record. Betul tak dia dah turn in dan update tak kerja dia. Kita boleh tengok Jamboard tu updated ke tidak. Yang penting budak bila dah siap, dia dah jawab soalan latihan, answer all questions, then turn in. Every time dia buat, dia kena turn in. Kalau gunakan still Jamboard. Tapi kalau gunakan medium lain, kita bagi Google Form ke, kita bagi attachment yang lain ke apa ke, dia kena tu lah macam attachment yang lain tu lah. Tapi kalau pakai Jamboard, dia sedia maklum tu, dia turn in setakat untuk record. Sebab bila kita check Jamboard, okay, kalau macam cikgu pun memang kena install Jamboard dalam ni sebab kita nak tanda. Kat mana-mana boleh je tanda. Okay, ni tahu budak ni. Bagi semalam, dia dah buat. Jadi tandalah, nampaklah. Tengok dekat record. Oh, dekat record dia tak turn in lagi. Panggil, bagi tahu budak tu, tolong turn in dia punya ni. Bila tak turn in, tu yang tak ada record nampak missing dekat latihan murid tu. Contoh kita tengok kalau dekat grades kan. Respon dia akan keluar dekat grades ni lah. Ni saya ambil contoh dua murid contoh ni je. Okay? Contoh ni. Kalau tengok murid 3 Yutarid, diorang mostly diorang buat tapi dia tak turn in. Kita kena remind, turn in. Sebab dekat turn in tu lah record grades ni. Okay, ni contoh. Dia buat. Kalau tengok dekat budak ni kan, Adam Hakim ni. Dia buat. Tapi dia tak turn in. Kita tengok dia buat, dia tak turn in. Ataupun kita sebagai cikgu boleh je dekat sini. Kita masukkan je lah. View submission memang tak ada. Tapi kita bagi je dia markah. Sebab nak ada record, kita dah tanda buku dia. Kita dah tanda dia punya ni. Dan ada record dekat situ. Ni. Dia tak ada file attachment. Tapi dia masuk dekat dalam ni. Dalam ni dia update. Kita tengok update dia dekat sini je. Okay, Abi? Okay. Kita nak bantu budak macam tu je lah. Okay, dia dah jawab dekat Jamboard. Bagi je lah 100. Macam ni Wafi. Wafi ni tengok dia dah buat. Kita bagilah 100. Cuma budak tu dia tak turn in. Sebab dia dah fokus buat dekat ni. Walaupun kita dah remind. Tapi tak apa. Setiap kali kita bagi kerja baru, kita kena bagi dekat classwork. Sebab dekat classwork ni lah akan dapat, bukalah kolom ni, berapa latihan dah bagi dekat murid. Dia hantar ataupun tidak, bergantung dia turn in ataupun tidak. Cikgu nak tanda dia dah hantar ke tidak, cikgu tengok dekat dia punya Jamboard. Kalau Jamboard dia buat, kita tolonglah dia, kita masuklah. Okey 100, Wafi, okey Wafi tadi tak hantar. Aisyah Fakihah ni, dia hantar. Kita nak tengok dia punya ni, submission. Ni pun dia turn in tapi dia tak hantar sebab latihan dah berulang. Okey. Macam ni Aisyah Fakihah dan lead dia hantar. Okey, nanti ending sampai 20 muka surat tu nanti. Mungkin ada 5 ataupun 10 kolom latihan yang kita dah bagi dekat murid. Ni attachment yang dia hantar. Dia hantar attachment. Dia buat. Okey tak? Tadi yang saya kata Gmail tu kan. Inilah dia akan ada report abuse. Kalau misal kata budak tak gunakan GC, dia boleh buat report abuse. Report abuse ni yang akan affect kita punya account sebab yang masuk tu bukan daripada MOE, jadi akan berlaku ni report abuse hanya kepada pengguna luar daripada GC. Ni yang saya cakap tadi. Okey tak? Zana, tengok Aisyah punya yang dia submit ni. Okey, yang Aisyah submit ni kan, dia akan
Sekejap eh. Okay, bila Aisyah dah submit ni, okay nampak. Kita kena open with Google Jamboard. Ni, biasa kalau ni dia akan hantar sama ada dia hantar melalui, okay kalau macam ni Google Jamboard je. Tapi kalau ada setengah tu kita hantar Google Doc, dia akan open with Google Doc. Ataupun kalau dia hantar gambar, adalah dekat sini apps apa yang digunakan. Yang ni buka je lah Google Jamboard. Google Jamboard, jadi kita marking dekat situ. Nak marking dekat laptop ke, nak marking dekat telefon ke, telefon anytime lah, bila-bila pun boleh. Sambil buat kerja, sambil tunggu apa benda kan. Sambil boleh lah marking. Gunakan ni, pen ni best sangat. Saya beli ni hari tu. Berapa saya beli? 8 lepas tu ada baru order 10. Sebab buat ni offer kat budak kan. Siapa jawab dapat ni nanti sekarang ni senang nak fokus bagi hadiah ni je. Pen ni. Okay, ni Aisyah Fakihah. Okay, Aisyah Fakihah. Jadi kalau kita nak marking tu, kita tulislah apa benda komen dekat ni. Apa tu? Ni. Dekat, apa sticky note ni? Okay, next ni Aisyah Fakihah. Check setiap kerja dia. Okay, ni dari Aisyah Fakihah. Ni tak marking lagi. Okay. Jadi dia akan tahulah page berapa. Kalau rasa nak takut budak confuse ke apa kan, kita label lah ni page berapa, tulis tarikh dekat sini. Tapi kalau macam budak yang dah ni, dia kan okey tahulah ni muka surat 6, 7 refer kat sini. Okay, bergantung cara kita lah nak buat macam mana latihan tu. Sama ada latihan tu nak dari gambar ke, nak draw betul dari situ ke. Lepas tu budak nak respon macam mana. Nampak dia guna color yang ada. Colorful yang ada. Ada juga yang jawab dia gunakan apa tu, dia gunakan sticky note. Okey, jadi yang penting setiap kali bila dah bagi kerja dekat murid, kita bagi melalui Google Classroom. Lepas tu pesan murid turn in. Kalau murid tak turn in tapi kita memang dah gunakan apa tu Jamboard je kan. Sedia maklum lah bila budak buat kita tanda sini. Tak payahlah tanda dekat kertas. Kita tanda dekat sini. Sebab setiap kali kita bagi classwork akan ada kolom ni, keluar kolom ni. 2 Februari apa kerja? Ni kerja dia apa? Ni kerja dia apa? Okey. Kalau misal kata dalam masa yang sama, contoh yang ni saya bagi quizzes kot. Kalau masa yang sama kita guna medium lain ke apa, dia akan kolom tu banyak lah. Inilah salah satu bukti yang kita buat PDPR. Okay? Okay. Your exercise book tu, you buat exercise book tu, kita kena buat sekali terus lah 20 pages tu. Kan Okay, macam depends kelas. Kalau macam kelas okay, kita buatlah at least macam 5 pages, kita dah ada question. Then the rest 6 tu kita bagi arahan seterusnya. Okay, awak ambil soalan dari ni, masukkan dalam Jamboard, dia jawab. Oh, sebab dalam masa at the same time students dia practice untuk dia pun nak mahir menggunakan, dia bukan just terima apa buat jawab. Dia pun create. Dia pun boleh create benda sendiri. Ya, baik. Pakai air je Centaurus. Centaurus memang kalau macam Uranus tu pun my class Uranus cuma ada 4 orang je respon. 4 orang je respon, tapi kalau so kalau one to time dari masa ke masa kita rasa nak tambah, either suruh murid tambah sendiri ke kita bagi copy dekat WhatsApp. Kalau WhatsApp kan dia orang cepat je kan. Kita bagi copy kat WhatsApp. Ini awak masukkan kerja ni dalam buku latihan. Sama lah macam kita bagi photo state ni, dia tampal kat buku latihan. Macam tu lah. Lepas tu dia tampal dan dia jawab. Kita tanda je. Cuma masalah yang saya kata, dia student boleh mungkin terpadam, teredit ke apa yang kita dah mark tu semua, unless kita dah save as PDF. Kalau kita save as PDF, budak tak boleh budak dah tak boleh buat apa. Budak dah tak boleh buat apa.
kenalah buat buku latihan baru pula. I see, okay. Sebab kalau save as PDF tu lah yang saya nak buat. Jadi macam ni. Dia dah save as PDF ni. Ni save as PDF. Yang ni contoh last year. Okay, dah save as PDF. Dia just tengok je lah, oh latihan aku buat dulu. Dia tahu cikgu tengok kerja dia, bukannya cikgu setakat ni, ni kerja awak dan tunjuklah dekat parents dia, ni lah dia punya. Pun bolehlah create ni. Ni yang tahun lepas punya. Ni lah 3 ketul je yang betul-betul complete buat. Yang lain tu ada buat. Okay. Untuk buat e-book ni tak semestinya gunakan Jamboard. Okay, ni saya tunjukkan pendekatan Jamboard. Kalau ada murid buat PowerPoint pun boleh dah kita ni transform dalam dia punya apa tu e-book. Kalau macam latihan ni kita nak gunakan ulang kan. Okay, kalau macam PowerPoint tu once dah habis masuk. Ataupun gunakan Google Slide. Google Slide pun sama, dia punya asas tu sama, murid buat, cikgu buat soalan, murid jawab, lepas tu compile, bila dah compile, yang final dia save PDF ni lah yang kita nak sebagai bukti nanti kalau lepas dah bersemuka ke apa nanti kan. Ni kita dah download as PDF, sama ada kita nak create QR code untuk setiap exercise book tu ke, ataupun nak bagi link untuk setiap exercise book tu ke, ataupun nak bagi link rak book yang buku-buku apa, rak buku, the book rack of exercise book ni, ni semua satu kelas ada. So kita punya evidence dah ada, evidence bahan murid dah ada, evidence dekat record Google Classroom ni pun dah ada. Nampak ni? Itulah setiap kali kita bagi, tak kira lah kita bagi kerja, kadang-kadang kita bagi kerja dekat WhatsApp kan. Kita bagi kerja kat WhatsApp. Tapi murid respon dekat WhatsApp juga. Kalau boleh nak cuba praktikkan, kita bagi kerja kat WhatsApp, murid respon dekat Google Classroom. Lepas tu cikgu dah tengok, oh ada record tu. Sebab kalau ni murid takkan guna Google Classroom tu, sayanglah kalau tak guna. Sebab dengar kata akaun GC ni diteruskan sampai diorang dah masuk IPT pun itulah dia punya akaun. Okay. Okay tak Jamboard? Okay. Selain daripada Jamboard tu, inilah Google Slide pun bolehlah digunakan. Okay. Google Slide, kelebihan Google Slide ni, tadi Jamboard saya kata dia boleh kacau kan. Tapi kalau Google Slide, boleh juga buat sebagai buku latihan. Dia punya kelebihan kalau Google Slide, dia tak kacau background. Sebab yang second, ingat macam dah masuk unit 2 baru nak guna Google Slide. Nak perkenalkan dalam masa yang sama kita introduce murid. Ni benda ni ada, benda ni ada, benda ni ada. Sebab ada yang diorang first time guna, tak pernah tahu, tak pernah ni. Jadi diorang pun boleh lah tahulah nak guna macam mana. Okay, kalau misal kata nak simplify untuk murid access kan. Okay ni, jadi dia akan klik dekat sini. Okay, contoh saya bagi copy je lah, nak tengok macam mana kalau murid misal kata, cikgu saya tak tahu Jamboard saya dekat mana ke apa, bagi je dia link ni, awak buka lah Jamboard awak. Dia buka lah dan, ni bukan Jamboard, dia buka Jamboard tapi saya masukkan dekat Google Slide. Confused dah mana. Okay, pooling tadi dah jawab. Okay, ni link yang saya masukkan Google Slide. Okay, jadi setiap murid tu dia boleh buka lah. Dia boleh buka dia punya Jamboard. Yang penting pakai email GC. Okay, ada soalan tak? Setiap murid ada kelas tapi tak ada muridnya kan. Okay, jadi dia punya exercise book, dia nak tanya macam mana. Kalau kita tak buat macam ni pun, kita dah ambil link. Okay, dekat Jamboard ni kan bila kita buka Jamboard yang kita ada ni, dekat sini ada link kan.
Link ni kita copy je lah. Copy ni siapa punya, ni siapa punya. Okay, kalau macam ni ada berapa murid yang dah respon tu, copy je lah, tahulah tu link dia. Sebab bila dah share dekat murid dalam Google Classroom tu, sharing ni kepada murid dan cikgu je. Berbanding kalau kita share ni dekat open dekat ministry, yang tu yang boleh orang lain edit, boleh bercampur-campur tu. Okay, setakat ni. Okay. Hello, okay tak? Okay. Rasa setakat tu je lah. Rasa si kecil tu dah bangun dah tu. Okay. Okay. Banyak ilmu. Okay, kalau ada apa-apa nak tanya apa-apa nanti ni lah, sebab saya pun buat 2 dan 1 terus ni. Kalau dah ada yang ni yang dah tahu, jadi follow. Cuma tu lah kalau ni, kalau nak Jana kata yang nak buat Padlet tu macam mana? Yang nak buat Padlet. nak buat Padlet. Nak buat Padlet, Syah boleh ajar Padlet. Adik Syah ajar malam ni. Syah boleh ajar Padlet. Kalau dari Padlet kita boleh masukkan dari exercise book. Kan? Bukan kerja budak tu dalam tu. Jadi ni macam kenangan lah, dia nak buka. Ni lah latihan aku buat dulu. Nanti pun saya lah nak kena ajar Padlet pula ya. Nanti Syah ajar Padlet. Boleh nanti malam ya. Bagi link ya. Thank you. Terima kasih Hana ya. Okey lah, tu je lah ya. Apa-apa nanti lah, WhatsApp je lah. Okey, tu je untuk hari ni. Okay, terima kasih Zana. Thank you Kak Zana. Terima Terima kasih Kak Zana. Sangat membantu. Sama. Thank you. Thank you Zana. Welcome. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, Assalamualaikum Zana. Assalamualaikum semua. Salam. Bye. Thank you Kak Zana. Welcome Habi. Kak Zana. Ya. Kejap just now right in your Google Classroom kan you ada setiap latihan, macam mana boleh ada macam tu I copy through Jamboard. Dia punya copy, dia punya link of each exercise book. Oh. Okay, you tengok ni Okay, this one. Okay, I go to the new. Okay, let's say macam ni. Okay, this one 3 Uranus. 3 Uranus ni, I create. Kita type je nama murid tu siapa. Okay, siapa nama murid dia, siapa, masuklah apa nama ni. Ni yang anak murid. Kita ambil dekat link. Okay, Alia. Oh, I see. Nampak ni Alia lah konon. Okay, dekat sini. You ambil dekat Jamboard first. Apa dia punya Alia punya ni? Okay, ni lah konon Alia Safia ni kan. Alia Safia. Okay, ni ada link. Every time kita buka ada link. Link ni lah yang kita boleh ambil untuk copy. Lepas tu paste. Nak shorten tu tak ada masa kan. Ada cara nak shorten untuk bagi nama Alia tu keluar. Tapi kita ambil copy paste kat sini. Klik kanan. Okay, klik kanan ambil link. Bila dah ambil link ni, kita nampak sini, klik kanan, then you paste. Nampak tadi Alia. So, Alia ni, dia link dengan Jamboard yang dia ada tu. Okay, wow. Okay, ni Google Slide. Google Slide, whatever yang Google Slide ni semua dalam Google Apps yang ada tu. Semuanya dalam cloud. Kita tak perlu nak save. Okay. Kak Zana, one you have recorded, one you will share it. I think I have to go through few times then I can understand. Okay, later I'll share. Thank you so much Kak Zana. Okay, welcome Habi. Bye-bye. Bye, see you. Terima kasih kerana menonton. Sila like, komen dan subscribe channel Cikgu Zana Ismail untuk video seterusnya.